Okey dah. Dah. Betul tak apa tak kelas? Nak kelas ni, Aisyah bising. Okey. Boleh start, okey. Nak duduk kat sini. Duduk atas. Tu apa? Nanti jatuh nanti. Duduk atas. Ni? Tu boleh, boleh. Boleh tu. Turun. Baring. Baring lah. Sini? Ha. Dekat atas? Atas. Ya, atas. Jaga kaki, jaga kaki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkumpul lagi pada malam ni, dan pada minggu yang lepas kita dah alhamdulillah habiskan tentang siri tauhid, cetusan pemula bagi tauhid dan Al-Quran, dan kita berhenti sampai surah Ali Imran. Adapun hari ni insya-Allah kita cuba nak ambilkan juga kaitan tajuk dengan Al-Quran Karim. Itu tajuk kita pilih hari ni insya-Allah adalah catatan amalan anak Adam di dalam Al-Quran Karim. Catatan amalan anak Adam dalam Al-Quran Karim. Dan kita pilih tajuk ni kerana dia berpadanan dengan bulan Syaban, yang nanti kita akan terangkan ia adalah bulan yang diangkat amalan kepada Allah pentadbir sekalian alam. Dan pengangkatan amalan ni yang dibuat dalam bulan Syaban ni adalah setahun sekali. Dan kita akan terangkan insya-Allah sedikit. Dan apa yang saya bentangkan ni saya bentangkan daripada khutbah Jumaat yang disampaikan oleh Syekh Saleh Munajjid hafizahullah. Okay, dan tajuk ni insya-Allah bermanfaat untuk kita insya-Allah. Baik. Allah Tabaraka wa Taala dia amat luas pengetahuan. Amat melihat, amat mengetahui. Ini adalah di antara sifat Allah Taala yang Taala terang pada kita, alimun khabir, basirun alim. So Allah Taala sentiasa menekan pada kita tentang masalah pengawasannya ke atas diri kita. Dan dalam tajuk bila kita ambil tentang Islam agama sempurna, kan tajuk yang kedua kita bincangkan lepas daripada tajuk tauhid dalam Islam, kita bincang berkenaan masalah bimbingan atau ajaran dalam Islam, yang mana kita kata macam dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti rahimahullah, bahawa bimbingan dalam agama dah cukup. Maksudnya kalau manusia ni dia nakkan beringat, dia nakkan sedar, kalau dia berpegang dengan dua perkara, iaitu tentang pengawasan Allah Ta'ala ke atas diri dia, Allah Ta'ala mengawasi diri dia, dan Allah Ta'ala tahu apa yang dia buat. Bahkan Allah Ta'ala tahu bukan setakat kata-kata mulut dia, bahkan lintasan hati dia pun Allah Ta'ala mengetahui. Sepatutnya manusia itu dah cukup dengan itu untuk menjadi manusia yang paling baik. Tidak khianat, tidak menipu, tidak bercakap bohong, tidak
memungkiri janji, semua sekali takkan dia buat. Sebab asas dia adalah pengawasan Allah Ta'ala itulah paling cukup. Dan Allah SWT beritahu pada kita bahawa dia bila dia beritahu tentang diri dia ni luas pengetahuan, mengetahui dan juga melihat. Allah Ta'ala maklumkan juga pada kita bahawa yuhsi, dia akan menghitung. Dalam surah Sabah ayat 3, ayat yang ketiga. Dan yang ketiga surah Sabah. Apa tu? Okey. Dia ayat apa, dalam ayat tu sebenarnya datang awal dia berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-saa'ah, dan berkatalah orang-orang yang kafir, tidak akan datang kepada kami as-saa'ah, masa atau detik berkenaan itu kiamat, tak akan datang kepada kami as-saa'ah. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, katakan hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad, bahawa bala, bahkan ia benar, wa rabbi, demi Tuhanku, la ta'tiyannakum, pasti saah itu datang pada kalian. La ta'tiyannakum alimul ghaibi, yang mana dia ni Allah Ta'ala ni yang tahu benda ghaib. Dan Allah Ta'ala nyatakan la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati, tidak terlepas daripada Allah Ta'ala, daripadanya walau seberat zarrah. Dan zarrah ni berkali-kali kita terangkan, kalau kita zaman sekarang ni ada orang kata terjemah atom, dia bukan terjemah atom, tapi dia sebenarnya diterjemahkan dengan maksud benda yang maksud asal dia zarrah ni adalah semut merah yang kecil, yang kalau dia merayap kat tangan kita pun kita tak sedar kalau kita sebutkan maksud asal dia. Tapi kemudian ada maksud lain seperti habuk yang berterbangan, macam kita tepuk kan, kemudian terbang habuk. Habuk yang terbang tu dia panggil zarrah. Mana kalau walau seberat itu sekalipun, tak terlepas dari Allah Ta'ala, walau seberat itu sekalipun, fis samawati, di seluruh langit, wala fil ardi, tidak juga di bumi, wala asghara min dhalika, tidak juga kurang kecil dari itu, wala akbara, tidak juga lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali benda tu adalah tercatat dalam kitab yang nyata. Jadi memang kita kata memang Allah Ta'ala diisytiharkan sebab orang yang kafir tak mahu tentang kiamat tu berlaku, sebab memikirkan akan kesalahan mereka yang mereka buat dalam mereka hidup di dunia ini. Terlampau banyak sangat benda-benda yang tak elok mereka buat, maka mereka tak nak kalau boleh kiamat tu terjadi. Kejap, jangan. Ini masalah. Nanti kan. Jangan cuit, ni jatuh. Okey, mereka tak nak kalau boleh kiamat tu terjadi sebab kerana perbuatan mereka yang mereka buat. Sebab tu banyak di kalangan orang yang kafir ni memang tak suka atau tak nak ada idea tentang perhitungan amal semula. Tapi Allah SWT, macam ayat yang kita bacakan tadi, bila mereka tak setuju tentang berlakunya kiamat, maka Allah Ta'ala kata pada Nabi, kata pada mereka, bahkan ia pasti, bahkan qul bala, bahkan ia wa rabbi, demi Tuhanku, la ta'tiyannakum, pasti ia datang pada kalian. Ia datang kalian. Ini pengetahuan alimul ghaib, yang Allah Ta'ala ni yang tahu akan perkara-perkara ghaib. Ghaib. Tu apa? Okey. Okey.
Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaibi. Jadi Allah Taala dia jadikan benda berkenaan akan dicatatkan, akan dicatat, akan disalin. Dan dialah Allah Taala yang berkata kepada kita dalam hadis kursi. Hadis kursi ni hadis yang yang dikatakan oleh Allah Taala, Nabi kata, Allah kata. Dia bukan Quran. Tapi ia adalah termasuk daripada hadis-hadis yang Allah Taala berkata kepada kita secara langsung. Dalam hadis berkenaan, Nabi kata, Allah Taala kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ia hanyalah amalan-amalan kalian yang aku hitungkan ia untuk kalian. Thumma ufikum iyyaha. Kemudian aku akan balaskan ia, aku beri balasan akan amalan kamu tu kepada kalian. Ufikum iyyaha, aku balas kalian akan ia. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa dapati akan kebaikan dalam amalan yang dia buat, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dhalika, masa dapati selain dari itu, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia cela kecuali diri sendiri. Allah Taala berkata demikian dalam hadis yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Allah Taala nyatakan bahawa amalan kita salin. Siapa dapati amalan dia baik pada hari akhir nanti, puji Allah Taala. Siapa yang dapati buruk pada apa dia buat, maka yang cela kecuali diri sendiri. Dan Allah Taala ciptakan memang kematian dan kehidupan untuk uji kita. Siapa di kalangan kita yang paling baik amalan. Dan dia, Allah Ta'ala, menulis akan gerakan kita, diam kita. Dan dia, Allah Ta'ala, maha penghisap, akan penghitung. Serta dia maha memelihara dan mengawasi serta menyaksikan. Ni nama Allah Ta'ala. Nama Allah Ta'ala yang 4. Bagi Allah Ta'ala yang dikata Hasib, Hafiz, Raqib, Syahid. 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 Yang mana yang ia termasuk daripada bahawa Allah Ta'ala dia menghitungnya, memelihara, menjaga dia dan mengetahui pengertian dan siapa nama-nama ni. Barang siapa dia hitung tentang Hasib, Allah Ta'ala maha menghisap. Hafiz, amat-amat memelihara. Raqib, amat mengawasi. Syahid, amat menyaksikan. Barang siapa yang menghitung akan 4 nama ni dan mengetahui makna dia dan beramal dengan ketentuan nama tersebut, akan sihatlah, akan eloklah, akan baguslah perjalanannya kepada Allah Ta'ala. Dan akan eloklah amalan-amalannya. Dan nama-nama ni yang tadi sebutlah, yang kita sebut tadi, Hasib, Hafiz, Raqib, Syahid. Dan baru saya memikirkan bernama ni tadi, dia akan dan beramal dengan kemestian dia. Sara batinuhu khaira, akan jadilah dalaman dia elok, bertambahan kepada luaran dia. Sebab benda ni bukan setakat luaran. Sebab kita Allah Ta'ala alim bizatis sudur, amat mengetahui tentang isi dalaman dalam dada. Apa dalam dada kita. Baik. Di antara kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawa dia menghitung ke atas kita akan amalan kita. Dan dia tuliskan apa yang akan terjadi daripada mula kejadian sampailah hari kiamat. Dan dia tercatat dalam Lauh Mahfuz, macam Allah nyatakan dalam surah Yasin. Wa naktu ma qaddamu wa atharahum. Yang kami tulis akan apa yang mereka lakukan dan kesan-kesan jejak mereka. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, seperti apa yang kami hitungkan dalam kitab yang nyata. Imam tu adalah tulisan atau kitab. Jadi Allah Ta'ala jadikan bahawa dia Allah SWT, dia menciptakan memula sekali adalah pena, qalam. Lalu Allah Ta'ala kata pada pena tersebut, uktub, tulis. Faqala ma aktub, berkata pena tu, apakah aku nak tulis? Qala, dia kata dalam hadis tersebut, uktubil qadar. Allah Ta'ala kata pada pena tersebut, tulislah akan ketetapan. Makana wa ma huwa kainun ilal abad. Apa yang jadi dan apa yang akan terjadi sehinggalah selama-lamanya. Ia macam datang dalam hadis sahih yang dalam sahih Muslim, hadis nombor 6919. Allah Ta'ala telah tuliskan qadar. Kataballahul maqadira wal khalaiq, maqadirul khalaiqi. Allah Ta'ala tuliskan ketentuan-ketentuan sekalian makhluk. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, dan jarak 50,000 tahun. Di atas. Apa nak ajar? Tolong? Boleh? Boleh. Terima kasih. Ya, Mak. Okay. Mama. Nak turun kat Mak pergi. Turun kat Mak. Okay. Boleh? Pergi.
Boleh, boleh. Jalan je. Jalan. Pijak je. Pijak mak. Okey. Sorry. Ya, Assalamualaikum. Okey. Sorry, minta maaf. Tak boleh, saya masalah sikit kan. Di depan saya, lepas tu dia tak asyik lambai, kemudian tanya khabar benda-benda. Masalah, baik. Siapa-siapa tengok dia kata, Masya Allah, Tabarakallah. Jangan puji je. Nabi suruh kita, kalau kita nampak benda yang menakjubkan kita, kita patut kata, Masya Allah, Tabarakallah. Baik. Sambung. Okay. Maksud dia, Allah Ta'ala jadikan tulisan tersebut dalam jarak 50,000 tahun sebelum langit dan bumi dijadikan. Okay. Dan Allah Ta'ala ciptakan juga malaikat. Selain ketetapan itu, Allah Ta'ala ciptakan malaikat yang mencatatkan amalan-amalan kita. Allah Ta'ala nyatakan surah Infitar ayat 10 sampai 12. Allah Ta'ala nyatakan wa inna alaikum lahafizin. Sebenarnya ke atas kamu benar-benar ada yang mengawal atau ada yang menjaga. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka tahu apa kalian kerjakan. Infitar ayat 10 sampai 12. Jadi bila manusia mati, okay, akan digulung akan lembaran catatan amalnya dan dijadikan ia bersama dia pada tengkuknya. Dalam kubur dia pun sama ikut dia. Dan bila hari kiamat nanti, lembaran berkenaan akan dibukakan. Kan? Dan sudah mana dibangkitkan akan tuan-tuan amalan tersebut. Kitab-kitab berkenaan, lembaran tadi akan dibentangkan. Dan itu adalah pada itu yang dinamakan Yaumun Nusyur. Hari pembentangannya ini amalan. Hari pembentangan iaitu amalan kita. Betul lah. Tadi dia datang langgar benda masalahnya. Saya nak kena lari jap. Astagfirullah. Okey, dah. Kena alihkan benda. Nanti ada pula kursi datang jatuh kita. Okey. Maksud dia panggilkan Yaumun Nusyur. Yaumun Nusyur adalah merujuk nama kiamat sebagai Yaumun Nusyur adalah kerana hari di mana dibentangkan akan kitab amalan kita. Nasyara maksud dia bentang. Okey. Wa nusibatil adan, akan ditegakkan akan timbangan-timbangan. Allah nyatakan dalam surah Al-Isra ayat 13 14. 13 14 Allah nyatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan setiap insan itu kami lazimkan, kami bersamakan dengan dia akan catatan dia pada tengkuknya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan bentangkan, kami akan keluarkan untuk dia pada hari kiamat satu kitab, satu tulisan catatan yang dia temu dengan catatan tadi dalam keadaan terbentang. Dan Allah Ta'ala kata iqra kitabaka, bacalah akan kitab engkau, baca kitab engkau. Kafa binafsikal yawma alayka hasiba, madai diri engkau sendiri pada hari ini ke atas diri engkau sendiri sebagai penghisap sebenarnya. Jadi maksud dia setiap manusia ni akan menjadi penghisap diri masing-masing. Dia sebenarnya dia tipu, boleh dia nak tipu. Cakaplah bohong tapi Allah Ta'ala akan datangkan dengan keadaan lain. Macam dalam hadis surah Yasin, Allah Ta'ala nyatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari berkenaan kami akan kunci ke atas mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, akan bercakap kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, akan menyaksikan kaki mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Itu kenapa Allah katakan memadai untuk kita badan kita sendiri, diri kita sendiri sebagai saksi ke atas kita. Dalam surah Fussilat Allah nyatakan mana kulit kita pun akan menjadi saksi ke atas diri kita. Tapi catatan tetap ada. Saksi-saksi kita akan banyak. Namun begitu catatan akan ada daripada Allah Ta'ala jadikan menjadi di hadapan kita tertulis dan tercatat. Baik. Dan kalau kita faham kat sini sebenarnya amalan kita yang dicatatkan di antara hikmah Allah Ta'ala, bahawa dia dalam menetapkan dalam menjaga ataupun mencatatkan akan amalan-amalan kita, dia diangkat amalan kita ni kepada Allah Ta'ala pada setiap hari 2 kali. Pada seminggu pun 2 kali. Demikian juga diangkat amalan kita kepada Allah Ta'ala setahun sekali. Adapun diangkat amalan kita pada sehari pada pengangkatan tiap hari. Maka dia berlaku pada malam hari sekali dan siang hari sekali. Macam disabdakan oleh Nabi SAW dalam sahih, hadis yang sahih. Okay? Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, Nabi kata yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalul nahar.
akan diangkat kepada Allah Taala ni amalan malam sebelum amalan siang. Mana bila kita subuh dan juga asar. Subuh dan juga asar. Akan diangkat amalan kita kepada Allah Taala yang sebelum amalan siang diangkat, amalan malam dah diangkat dah. Okey. Dan diangkat, dia kata wa amalun nahar qabla amalul lail, dan diangkat amalan yang siang sebelum amalan malam. Mana bila kita punya malaikat yang akan catat amalan kita pada malam hari, siang punya perbuatan kita, asar akan diangkat. Ini sahih, datang hadis yang sahih. Malaikat tu akan naik dengan amalan-amalan hamba setiap kali sehari semalam tu ada satu kali pada malam hari untuk malam punya catatan, satu hari untuk siang punya catatan. Okey. Jadi alangkah berbahagialah siapa-siapa yang diangkat amalan dia bawa ke atas dalam keadaan baik. Aduhai malangnya sesiapa yang amalan diangkat dalam keadaan buruk. Bahkan dalam hadis Nabi SAW dan Bukhari Muslim, Nabi ceritakan bahawa Allah Ta'ala akan tanya kepada para malaikat ketika subuh dan juga asar yang naik pada subuh atau naik waktu asar kepada Allah Ta'ala setelah mencatatkan siang hari dan juga malam hari punya amalan. Allah Ta'ala akan tanya, macam mana kau datang, hamba aku buat apa, kau tinggalkan buat apa. Kalau kita subuh tu tidur, asar tu bermain, kan tengok cerita drama dan sebagainya, maka malaikat akan kata, aku datang dia tidur, aku balik dia bermain. Ini bayangkan macam mana kita punya pengaduan, diadukan amalan kita kepada Allah SWT dengan bentuk sedemikian. Dan ini adalah pembentangan amalan yang setiap hari. Sebab tu kenapa dalam hadis Nabi SAW, Nabi menekankan untuk kita patutnya berada dalam kedudukan yang terbaik pada setiap kali amalan kita diangkat. Okey. Adapun pembentangan yang mingguan, maka telah bersabda baginda SAW. Nabi kata, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin. Dibentangkan amalan manusia setiap Jumaat. Ini, dan Jumaat ini maksud dia bukan hari Jumaat, tapi setiap minggu. Okey. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, marratain, 2 kali. Nanti dia jatuh. Jatuh? Nanti tak berjalan. Abang ajar. Okay. Assalamualaikum. Okay. Mana kata marratain? Nabi kata 2 kali. Yaumal isnaini wa yaumul khamis. Pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'minin. Maka lalu diampunkan untuk setiap hamba yang beriman. Illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang hamba yang di antara dia dengan saudaranya ada pertengkaran, permusuhan. Fa yaqulu utruku hadaini hatta yafi'a. Maka Allah Taala kata, tinggalkan 2 ini sampailah mereka berdua yang ni berdamai. Kalau mereka tak berdamai, maka dikekalkan mereka punya keadaan dengan keadaan tidak elok. So basically kena jaga-jaga jugalah, sebab amalan kita diangkat Isnin Khamis. So ada benda yang menyebabkan amalan kita akan tidak dibawa dengan baik kepada Allah Ta'ala. So kita ada Isnin Khamis. Maka setiap salafus salih mereka menghitung akan kedudukan ini dengan perhitungannya. Lalu Ibrahim An-Nakhai menangis kepada isteri dia dan dia menangis kepada dia pada setiap Khamis. Apa makna dia? Kerana mereka berdua tahu hari ini hari dia angkat padanya amalan. Dia nangis, isteri nangis. Orang biasa nangis kalau dia hilang duit ke, tapi ini bimbang pasal amalan kita seminggu diangkat dalam keadaan macam tu. Diangkat pada waktu Khamis, hari Khamis dia menangis. Dia menangis pada hari Khamis sebab takut diangkat amalan dia kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak elok. Kemudian ada pun yang tahunan, ini yang kita nak sebutkan berkaitan dengan bulan Sya'ban. Yang sekarang ni ia adalah bulan yang sebenarnya kalau tengok golongan geng-geng pengamal bid'ah, tak ada daripada mereka pun saranan untuk suruh berpuasa pada bulan ni. Perhatikan betul-betul. Sebab kebanyakan mereka akan sibuk puasa Rejab. Suruh puasa Rejab, suruh puasa bulan ni, bulan tu dan sebagainya. Reka-reka yang reka adakan dia. Yang sahih daripada Nabi SAW tidak mereka sebarkan. So kat situ kita faham bahawa amalan puasa Rejab sebenarnya amalan tarikat, bukan amalan Nabi SAW. Sebab yang Nabi punya yang ni kita baca. Ini pembentangan ketiga setahunan. Kerana dan diangkat ke semua amalan kita ni sekaligus. Kan diangkat sekaligus ni pada bulan Sya'ban. Macam mana ditunjukkan oleh hadis Usama bin Zaid bahawa beliau berkata kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhur. Aku tak lihat engkau wahai Rasulullah berpuasa 1 bulan
satu bulan, pada mana-mana bulan pada mana-mana bulan, ma tasumu fi Sya'ban, sebagaimana engkau puasa dalam Sya'ban. Mana banyak sangat engkau puasa dalam bulan ni, tak macam bulan-bulan lain. Qala, baginda bersabda, dzalika syahrun yaghfulu nasu anhu, itu adalah bulan yang terlalai manusia daripadanya, teralpa manusia daripadanya. Baina Rajabi wa Ramadan, yang Rejab dan juga Ramadan. Jadi kerana ramai manusia mengagungkan Rejab kerana di bulan haram, dan mengagungkan Ramadan kerana di bulan puasa. Tapi mereka terlalai di antara Rejab tu, yang bulan haram, dan bulan puasa tu, ada itu bulan Sya'ban. Dan Nabi kata, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ia adalah bulan yang diangkat dalamnya, dalam bulan Sya'ban ni, amalan-amalan kepada Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala Rabbul Alamin, diangkat kepadanya amalan kita. Fa uhibbu an yurfa'a amali, maka aku suka, Nabi kata, aku nak kalau boleh diangkat amalanku, wa ana shaimun, dalam keadaan aku berpuasa. Maksud dia, ini kita kata Nabi SAW punya saranan. Kita masih lagi pada awal Sya'ban sekarang ni, maka mulalah. Saya saran kepada semua yang ada, mulalah daripada sekarang. Esok ke mula, kan, hari ni malam dah, tak boleh buat lah malam ni. Esok mula, kan, lusa, tulat dan seterusnya, banyakkanlah berpuasa. Dia kaedah berpuasa pada bulan Sya'ban ni, kita boleh ambil mana puasa sedang sehari ke, puasa Isnin Khamis ke, tak kisahlah, yang pentingnya kita banyakkan berpuasa. 2 hari puasa, sehari buka ke, sehari buka, sehari puasa ke. Yang pentingnya, ataupun apa sehari puasa, 2 hari berbuka ke. Yang penting banyakkan berpuasa. Moga-moga macam Nabi kata, diangkat amalan kita dalam keadaan kita berpuasa. Moga amalan kita diangkat, kita berpuasa. Jadi malaikat membawa berita kepada Allah Ta'ala tentang kita, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui, untuk maklum pada Allah Ta'ala tentang catatan amal kita untuk setahun dalam keadaan kita berpuasa. Ini tidak ada kaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Bahkan hadis tentang malam nisfu Sya'ban tidak ada yang sahih. Kemudian bertentangan dengan hadis yang sahih, iaitu tentang amalan itu diangkat pada waktu siang, bukannya malam. Tak ada ajaran daripada Nabi untuk suruh baca Yasin 3 kali. Orang kita sekarang ni tak sedar-sedar, masih lagi beramal dengan amalan-amalan khurafat, amalan-amalan yang tak sahih, yang disebar-sebarkan oleh ajaran-ajaran tarikat dan sebagainya. Lalu last sekali mereka tak mengikuti Nabi SAW. Semua mengaku sayang, cinta Allah Ta'ala, tapi tak ada siapa yang itibak kepada Nabi. Sedangkan bukti cinta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tuntut dari kita itibak kepada Nabi SAW. Semua manusia boleh kata cinta, tapi Allah Ta'ala kata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, hai Muhammad, kamu semua cinta kepada Allah Ta'ala, hai manusia, kamu cinta kepada Allah Ta'ala, maka ikutlah aku, ikutlah Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, saya Allah Ta'ala akan cinta kamu. Dan saya Allah Ta'ala akan cinta kamu. Itu syarat sebenar yang patut ada. Tapi sangat sayang manusia tidak beramal dengan ajaran Muhammad SAW. Yeah. Dan jadi kita ada 3 pembentangan. Yang sekarang ni, catatan amal kita, yang Allah Ta'ala nyatakan ada amalan kita dicatatkan. Bila kita puasa, macam kata sebut kan, puasa dengan banyak. Dia tak kira jatuh hari apa pun. Pasal kita puasa bersebab. Tajuk bila kita puasa, puasa tak bersebab. Saja-saja puasa saja, itu lain. Ini puasa bersebab. Kalau puasa bersebab, jatuh hari apa sekalipun, macam hari Arafah, jatuh hari Ahad ke Sabtu ke Jumaat sekalipun, puasa pada hari tersebut adalah digalakkan. Tak ada timbul tajuk larangan. Pasal yang dilarang adalah perbuatan puasa mutlak. Kenapa puasa? Saja puasa. Itu lain. Macam juga kita masuk solat dalam masjid untuk tahiyatul masjid. Pada waktu mana kita masuk sekalipun, dia adalah dibenarkan untuk kita solat. Yang tak boleh adalah solat sunat mutlak. Okay. Jadi pada waktu ni kita faham kan, di kita macam benda ni ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Macam kita punya dosa dihapuskan pun macam tu juga. Macam kita menunggu Ramadan datang. Kan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, as-salawatul khams, solat 5 waktu sehari semalam. Solat 5 waktu sehari semalam. Kemudian ada 5 kali kan. Wal jum'ah ila jum'ah, Jumaat ke Jumaat, seminggu sekali. Kemudian wa Ramadan ke Ramadan, setahun sekali. Semua ni mukaffiratul lima bainahun, penghapus dosa bagi apa di antaranya, majtanibatil kabair, selama jauhi dosa-dosa besar, selama dijauhi dosa-dosa besar. Dan dari situ kita faham bahawa ibadat-ibadat ni pembersihan dosa, tapi dia ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Harian solat 5 waktu, kemudian ada mingguan, hari Jumaat, lepas tu ada tahunan, Ramadan, ada Ramadan. So basically kalau manusia ni dia nak faham, kami Allah Ta'ala berikan ni musim-musim ibadat, musim-musim yang Allah Ta'ala berikan jualan murah,
bagi kita punya kedudukan. Kita nak suruh beramal sepanjang tahun, kita larat. Kita mampu untuk istiqamah. Maka Allah Ta'ala sayang kita. Dia bagi pada kita pembersihan dosa kita pun ada harian, mingguan, tahunan. Amalan kita diangkat pun kepada Allah Ta'ala dengan reservation. Maksud dia, ada lagi peluang untuk kita baiki amalan-amalan kita supaya yang tercatat baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diri kita pada hari kiamat nanti. Kita ada masa untuk membaiki. Dengan syarat tadilah. Sebab tu Nabi suruh kita, galakkan kita berpuasa. Puasalah pada bulan Sya'ban ni dengan banyak. Tapi jangan puasa penuh. Sebab Nabi tak pernah puasa penuh kecuali bulan Ramadan. Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. So fahamkan betul-betul ya. So kita ada harian, mingguan, tahunan. Baik pada apa keadaan sekalipun. Baik. Jadi setiap pembentangan ini, setiap diangkatnya amal kita ni, ada hikmah yang Allah Ta'ala mengetahuinya. Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tapi jelaskan bahawa catatan itu, catatan itu adalah teliti dan juga sangat rapi. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Yunus ayat 44, La yazlimun nasa syai'a. Allah Ta'ala takkan menganiaya manusia sedikit pun, apa-apa pun. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Tapi manusia, diri mereka sendirilah mereka aniaya. Mereka yang aniaya, Allah tak pernah aniaya. Tak ada akan kesilapan dalam catatan. Para malaikat dalam mencatatkan amal kita, ia sangat-sangat teliti. Sangat-sangat teliti. Bagi contoh ketelitian dan juga langkah-langkah pencatatan amal kita ni yang dilakukan oleh dua malaikat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat ke-17-18. Ni untuk kita punya kebaikan, Allah Ta'ala bagi dua malaikat. Okey. Allah Ta'ala yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wasyimali qa'id. Ketika mana yang bertemu daripada malaikat dari kanan dan kiri, duduk dalam keadaan duduk tunggu. Ma yalfizu min qaulin, tidak dilafazkan dari sebarang kata-kata, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisi dia ada malaikat yang mengawasi lagi mencatat. Raqibun atid sifat malaikat yang mencatat tu, bukannya nama. Bukan nama raqib satu, atid satu. Nama malaikat tu Allah Ta'ala saja mengetahui, tak diberitahu kepada kita. Tapi sifat dia mencatat, mengawasi lagi mencatat. Okey. Jadi hadir, tak pernah tinggal. Okay, mengawasi kan, dan juga tak terlepas pada dia sedikit pun daripada amalan yang dicatatkan. Takkan terlepas. Jadi akan mengambil dua malaikat ni tadi, perbuatan-perbuatan manusia, yang dimaksudkan adalah perbuatan dan kata-kata. Ya. Dan sebenarnya perbuatan ni termasuk daripada daripada keinginan ataupun tindakan ketika dia tengok benda dia nak buat. Itu pun dia punya ham, ya. Juga termasuk. Dan kanan kiri dia malaikat tadi menulis. Tapi manusia tak melihat dua malaikat berkenaan. Yang kanan mencatatkan kebaikan dan kiri mencatatkan keburukan. Kerana itu berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bena Adam, wahai anak Adam, busitat laka sahifatun, dibentang untuk engkau wahai anak Adam satu lembaran. Wa wakala bika malakan kariman, dan Allah Ta'ala telah mewakilkan bersama engkau dua malaikat yang mulia. Ahaduhuma an yaminika, satu malaikat tu belah kanan engkau, wal akharu an shimalika, dan satu lagi belah kiri engkau. Fa ammal ladzi an yaminika, adapun malaikat yang di belah kanan engkau, fayahfadhu hasanatika, maka dia akan catatkan, dia akan menjaga akan kebaikan-kebaikan engkau. Wa ammal ladzi an shimalika, adapun di kiri engkau, fayahfadhu sayyiatika, maka dia akan mencatatkan keburukan kau. Fa'amal bima syi'ta, amal apa kau nak, dia kata. Aqlil au akthir, sikitkanlah amal kau atau banyakkan amal kau. Hatta idza mitta tuwiyat sahifatuka, sehingga bila kau mati akan digulunglah akan lembaran kau. Faju'ilat fi unukika ma'aka fi qabrika, maka diletakkan di tengkuk kau bersama engkau dalam kubur engkau. Hatta takhruja yaumil qiyamati, sampai kau keluar hari kiamat nanti. Sampai kau keluar nanti barulah kau dapat lihat apa catatan berkenaan. Ini keadilan Allah Ta'ala, ya. Di keadilan Allah Ta'ala, dan di keadilan Allah Ta'ala dijadikan bahawa penghitung atau penghisap tadi diri engkau sendiri. Mana kita akan baca sendiri lembaran tersebut. Segala pergerakan, segala diam kita, kata-kata, perbuatan kita, semuanya. Hatta keinginan dalaman kita atau lintasan-lintasan yang kita ada, dengan kebaikan dan keburukan, ditulis tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Macam Allah nyatakan dalam surah Yunus ayat 21, Inna rusulana yaktubu ma tamkurun. Sesungguhnya
utusan kami menulis apa yang mereka apa yang kalian menulis apa yang kalian semua adakan. Kalian buat perancangan, utusan kami menulis. Kata Allah Taala. Dan surah Zukhruf ayat 80 Allah Taala nyatakan, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan utusan-utusan kami di sisi mereka menulis. Allah kata utusan Allah Taala menulis di sisi mereka, isi orang yang membuat perancangan ataupun apa benda yang cuba konspirasi ke, kan bincang apa benda ke, semua dah dituliskan, catatkan Allah Taala. Malaikat datang catat. Dan surah Maryam ayat 84 Allah Taala nyatakan, innama na'uddu lahum adda, hanya saja kami siapkan untuk mereka akan persiapan, mendah ada catatan. Dan surah Qamar ayat 52, Al-Qamar 52 Allah Taala nyatakan, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan semua benda yang mereka lakukan ia dalam kitab, dalam tulisan. Ya? Dan Allah Taala nyatakan surah Mujadalah ayat ke-6, ahsahullahu wa nasuh, Allah Taala menghitungnya namun mereka melupakannya. Allah Taala hitung dah tapi mereka lupa. Dan Allah Taala nyatakan dalam surah Al-Qamar ayat 53, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan setiap benda yang kecil juga setiap benda yang besar semuanya tertulis, tergaris. Tak ada yang tak tertulis. Dan dia tertulis kan, dan terbaris pada lembaran-lembaran, dan itu adalah, dan pada hari kiamat nanti tidak akan dapati orang yang bersalah, orang yang membuat kesalahan jalan lari daripada ini. Allah Taala nyatakan surah Kahfi ayat yang ke-49. Kan Allah nyatakan wawdi al-kitab, akan diletakkan kitab, fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, lalu kau akan lihat orang yang bersalah rasa lemah terhadap apa yang ada dalam kitab yang dibentangkan. Diletakkan kitab, lalu orang yang lemah, orang yang buat salah kan rasa lemahnya, kan. Diorang kata ya wailatana, dia kata hai malanglah kita, matilah kita. Mali hadzal kitab, apa kitab ni, apa hal kitab ni, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan benda kecil, tidak juga benda besar, kecuali semua dicatatkan. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa mereka lakukan hadir depan mata mereka. Datang tertulis semua sekali. Hari ni buat apa, besok buat apa. Apa pasal putus pula? Apa pasal putus pula? Semua okey je bang. Tak putus lah. Abang kita ni kan yang tahunan tu manakah masanya? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kalau ada Nabi sendiri tak tahu. Nabi kata dia puasa dalam bulan Syakban banyak-banyak. Moga-moga puasa dia tadi terkena hari dia punya amalan diangkat. Ni abang cari hari apa kat pasal? Kenapa macam ni kan? Benda tu sangat jelas kan. Kita kata Nabi banyak puasa, moga-moga amalan diangkat dalam keadaan berpuasa. So Nabi tak bagi tahu, kita macam tu jugalah. Cari hari apa, buat apa? Okay. Ni kan nak kena tegur lagi. Ini fahamkan betul-betul. Sebab tak ada kerja kita. Kalau tahu amalan angkat hari apa, tak buat kerja tak guna juga. Sebab kita disuruh puasa. Disuruh berpuasa. Sebab tu saya sarankan pada semua di sini dan kepada siapa-siapa yang tengok rakaman ni ke lepas ni, banyakkan berpuasa pada bulan Syakban ni. Pasal inilah cara kita mengejar balik ke apa kita terlepas. Dan memang kita kata balik pada asal macam kita sebutkan, hari kiamat nanti semua orang akan menyesal. Boleh lihat apa yang dibentangkan, hatta orang bersalah tu, Allah kata wa wajadu ma amalu hadira, mereka dapati apa mereka catat, mereka buat hadir depan mata mereka. Dan Allah kata wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tak menzalimi sesiapa pun. Okay. Para malaikat yang mencatatkan amal kita, kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, okay, dia mencatatkan dan dia sebenarnya tiada syak bahawa malaikat ni akan bergembira dengan amal soleh yang kita lakukan. Bahkan dia akan menulis, dan bahkan dia bersegera, malaikat tu akan berebut-rebut untuk menulis. Dan apa jadi kita kata panggil dengan apa kedudukan anak Adam tadi, dalam tulisan pada amal dia tadi akan direbut oleh para malaikat. Macam Nabi SAW ceritakan sekali, okay, daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, dia kata kami dahulu solat di belakang Nabi SAW. Lalu bila kami angkat diri kami daripada rukuk, bangkit rukuk, Nabi kata sami Allahu liman hamidah. Okay. Nabi kata mendengar Allah Ta'ala siapa memujinya. Seorang lelaki di belakang Nabi SAW telah berkata, kuat nanti saya terang kenapa. Lelaki ni kata kuat, Rabbana walakal hamdu, wahai Tuhan kami dan milik Engkau lah segala pujian, hamdan kathiran tayyiban mubaraka fihi.
pujian yang banyak, yang baik, yang diberkati padanya. Lalu apabila Nabi selesai solat, Nabi kata, siapa cakap tadi? Siapa yang berkata-kata tadi? Maka berkata seorang lelaki, aku ya Rasulullah. Satu riwayat dia diam. Dia tak cakap apa. Sampaikan Nabi kata, siapa berkata-kata tadi, dia tak cakap benda yang salah. Lepas tu dia berkata, aku ya Rasulullah. Lepas tu tapi dalam Sahih Muslim, lafaz dia datang, dia kata, aku masuk solat, nafas aku tersangkut. Mana dia mengah sebab kelang kabut masuk saf. Jadi bila dia rukuk tu, nafas dia tak lepas lagi, dia bangkit dia, nafas dia terlepas. Maka dia puji Allah Ta'ala kerana nafas dia terlepas. Dan pujian tersebut yang dibaca tadi bukan direka. Diajar oleh Nabi dalam Sunan Abu Daud. Nabi sebutkan bacaan itu berkenaan bila hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih tu antara potongan daripada pujian Nabi kepada Allah Ta'ala bila diangkat hidangan depan Nabi. Mana hidangan Nabi lepas makan diangkat, maka Nabi akan memuji Allah Ta'ala dengan pujian tersebut. Nabi akan puji Allah Ta'ala dengan pujian berkenaan. Ya? Dan bila Nabi akan puji Allah Ta'ala dengan pujian tersebut, jadi sahabat ni, kita faham, mungkin kepada kalian dia dengar ketika itu, terlepas lafaz dia ketika berkenaan. Maka dia pun cakap. Maka Nabi pun kata, aku lihat lebih, 30 lebih malaikat bersegera, berebut-rebut. Okay, akan kalimah tadi. Siapakah di kalangan mereka yang menuliskannya mula-mula sekali? Siapakah di kalangan mereka yang menulisnya pertama sekali? Kalau kita tengok daripada sini kan, masalah apa, malaikat punya jumlah yang mencatatkan amal kita. Okey. Ada yang kalau kita baca yang siang dan malam, pagi dan petang, malam dan siang tu, malaikat catat amal malam akan naik waktu subuh. Malaikat yang catat siang akan turun waktu subuh. Kemudian malaikat yang akan yang telah catat amalan kita waktu siang akan naik waktu asar. Kemudian malaikat yang akan catat amalan kita waktu malam akan turun waktu asar. Tak disebutkan jumlah. Tapi dalam ayat tadi yang kita baca dalam ayat surah Qaf ayat 17-18 menyebut tentang satu kanan satu kiri. Okay. Tapi dalam hadis ni pula datang dengan banyak, kan, lebih 30 lebih malaikat berebut dan mencatatkan akan bacaan atau sebutan lelaki berkenaan ketika bangkit daripada rukuk. Bukan dia reka, tapi itu adalah apa yang dia terlafaz kerana nafas dia tersangkut. Dan dia adalah bukan dia reka, tapi dia daripada ajaran Nabi SAW sendiri. Alakulihal, dia boleh jadi amalan lepas Nabi clarify. Okay. Jadi kita lihat terhasil di kalangan para malaikat mencatatkan akan amalan-amalan kita dalam berebut untuk mencatatkan. Okay. Yang mana manusia ni tadi yang puji ke atas Tuhannya, agungkan dia dan besarkan dia, maka malaikat tu berebut. Okay. Jadi kalau kita lihat, sesungguhnya Nabi SAW telah beritahu tentang lafaz bila seorang manusia itu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa kata pada satu hari 100 kali, maka ditulis untuk dia. Maksudnya malaikat ketika tulis, kadang-kala malaikat akan tulis dengan gandaan yang Allah Ta'ala telah tetapkan bagi mereka. Kerana boleh jadi Allah Ta'ala telah tetapkan untuk malaikat apa patut tulis. Ada juga yang para malaikat tak tahu nak tulis apa pun ada juga. Nanti kita bincang, kita terangkan. So jadi bila malaikat datang mencatatkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, Nabi kata akan ditulis untuknya 100 kebaikan wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, dan dipadam daripadanya 100 keburukan. 100 keburukan. Okey. Dan memang kata lafaz la ilallah ni membinasakan, menghapuskan akan dosa-dosa. Okay? Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih yang lain, Nabi kata ayak jizu ahadukum, adakah lemah seorang kamu, ayak sibaku layawmin alfahasanatin, untuk mendapatkan setiap hari 1000 kebaikan. Maka bertanya pada baginda seorang lelaki daripada orang yang duduk dengan Nabi, macam mana seorang kami ni mendapat 1000 kebaikan? Nabi kata seorang tu bertasbih 100 tasbih, lalu ditulis untuk dia 1000 kebaikan, dan ataupun digugurkan daripada 1000 keburukan. Jadi para malaikat akan tuliskan akan segala perbuatan kita, dan lafaz tutur kata kita akan dicatatkan. Kalau kita katakan berkenaan benda yang para malaikat ada yang tak tahu nak tulis apa, macam dalam hadis Nabi nyatakan tentang orang yang berkata Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan, milik engkau segala pujian, kama yang bagi, sebagaimana yang harus, li jalali wajhika, bagi keagungan wajah engkau, wa azim sultanika, dan keagungan akan kebesaran kerajaan engkau.
So malaikat kata tak tahu nak tulis macam mana. Maka Allah Ta'ala kata tuliskanlah seperti mana dikatakan, aku akan membalasnya. Okey. Jadi bila kita selain itu juga, okey, keinginan. Ni keinginan dengan niat. Bila dalam hadis Nabi nyatakan berkenaan dengan man hamma, barang siapa yang berkeinginan bihasanatin dan dia buat perbuatan tersebut, okey, dia akan ditulis, dia berkeinginan untuk kebaikan tapi tak buat, ditulis satu kebaikan. Kalau sekiranya berkeinginan untuk buat kejahatan, tak buat, tak ada apa-apa. Kalau sekiranya dia dapat buat kebaikan yang dia inginkan, maka tulis 10, digandakan akan 10 kebaikan. Okay. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk buat kejahatan, buat kejahatan tersebut, maka tulis satu kejahatan. Ini benda yang Allah Ta'ala tetapkan kepada para malaikat dalam mencatatkan amalan kita. Dia ada kadar-kadar yang Allah Ta'ala tetapkan. Kesimpulan apa dikatakan oleh para ulama dalam bab ini adalah, barang siapa berkeinginan untuk kebaikan dan keelokan, maka diikat hati dia untuk itu. Dan dia buat azam, dia tulis untuknya apa yang diniatkan, sekalipun dia tak amalkan. Dan sekiranya dan jika sekiranya ganjaran dia besar sekalipun, dia padanya akan digandakan. Dia akan digandakan bila dia buat. Barang siapa yang berkeinginan untuk buat keburukan, dibiarkan dia oleh Allah Ta'ala dan selama dia tak amalkan. Dan ditulis untuk dia kebaikan yang sempurna kalau dia tak buat. Adapun jika dia berkeinginan untuk keburukan dan dia buatkan kerana manusia, tinggal kerana manusia, maka di antara dia dengan perbuatan tersebut kerana manusia bukan kerana Allah Ta'ala, maka ditulis untuk dia untuk ke atas dirinya. Kemudian apa? Jika dia berkeinginan dan berazam dia buat, maka ditulis. Okey, akan ke ni. Cuma apa beza keinginan hamma dengan qasada atau nawa? Niat ni kita kata lintasan hati. Tapi perbuatan hamma ni, para ulama nyatakan dia lebih kuat daripada nawa. Sebab orang yang berniat lintasan macam tu saja, wallahu alam, para malaikat mungkin tak tahu juga. Tapi orang yang mau buat kepersiapan, contoh macam dia nak bangun solat malam. Yang Nabi nyatakan orang yang ingin bangun berkeinginan untuk solat malam kan, kemudian tak dapat bangun, dia akan diberikan pahala penuh sekalipun dia tertidur. Tidur tu sedekah daripada Allah Ta'ala. Cuma apa beza dia niat saja macam nanti nak buat lah tapi tak buat benda betul. Sebab niat ni kadang-kadang ada orang yang cuma lintasan hati dan dia tak layan. Ada orang lintasan hati dia ada, kemudian dia buat persiapan. Contoh macam dia siapkan baju nak bangun, dia kunci jam kan, dia tidur awal. Yang mana semua tindakan dia itu menunjukkan keinginannya. Maka para ulama nyatakan perbuatan itulah yang para malaikat akan catatkan. Macam juga orang yang bersiap sedia untuk buat kejahatan. Kan dia buka ni, dia sekian, dia tutup ni, tengok orang ada ke tidak, dia padam lampu. Semua benda tersebut yang mana pergerakan dan tindakan dia sebelum buat perbuatan tadi, itulah dikatakan hamma. Wallahu a'lam, itu penjelasan para ulama berkenaan tajuk tersebut. Dan kita lihat juga para malaikat sebenarnya dia mencatatkan amalan kita berdasarkan kepada apa? Kepada contoh macam hari Jumaat. Hari Jumaat, para malaikat mencatatkan amalan-amalan. Dia ajaib Dia mencatatkan orang-orang yang awal datang kepada solat Jumaat. Kerana dia dalam datang pada solat Jumaat ni ada ganjaran yang tidak boleh terlintas dalam hati dan diri kita. Macam mana banyaknya kebaikan diberikan. Ya, bahkan diganda-gandakan akan kebaikan. Cuma zaman sekarang ni zaman PKP adalah orang yang start pandai, dia datang awal ke masjid sebab nak pastikan dapat masuk. Banyak orang dia marah-marah kerana tak dapat masuk masjid. Tapi sebenarnya dia datang lewat. Dia dah biasa datang lewat. Tapi bila dia buat perangai yang sama ketika zaman masa PKP ni yang masjid ada limitation jumlah yang boleh masuk, dia terkena tak boleh datang. Macam baru ni ada seorang Allah Ta'ala kan, dia marah masuk SOP buat sejadah. Bila dia buat yang tu, ada orang kata dengan dia kan, dia kata apa sejadah menyusahkan orang. Orang dah setahun lebih dah benda ni, dah setahun lebih dah berlaku. Pembawakan sejadah ke masjid, kalau dibenarkan datang kena ada lapik masing-masing. Dia tak perlukan masjid untuk kena sanitize satu masjid hanya kerana mungkin seorang bergejala. Jadi semua orang bawa sejadah masing-masing, duduk solat atas sejadah, balik rumah bawa balik. Itu kebaikan ni. Tapi ala kuliah orang tu tak, dia kata dia marah-marah. Lalu ada orang kata engkau tak pernah datang masjid ke sepanjang selama ni? Ketika buka SOP dibuka dulu untuk datang masjid, awak tak pernah datang ke? Kita ada tempoh tahun lepas kan, lepas bulan 6 kita ada masa yang dibenarkan Allah Ta'ala jadikan kita
dapat datang balik ke masjid. Dan memang dengan SOP yang ditentukan. So, balik pada asal, sepatutnya kita segeralah macam untuk hari Jumaat. Kita segera. Nabi kata dalam hadis baginda, idza kana yaumul jumu'ati, apabila hari Jumaat, kana ala kulli babin min abwabil masjidi, akan ada pada setiap pintu-pintu masjid al malaikatu, para malaikat, yaktubun al awwal fal awwal, dia akan tulis siapa yang mula masuk. Fa idza jalasa al imamu, mana siapa mula masuk dia akan ada. Bezanya orang datang awal dengan orang datang kemudian, tak serupa. Jangan kata saya datang masuk sebelum imam. Orang datang awal sejam, 2 jam, 3 jam, mereka mempunyai kelebihan yang berbeza. Dalam hadis Nabi SAW, memang Nabi nyatakan, malaikat akan tulis siapa yang mula, siapa yang awal. Fa idza jalasa al-imamu tawus suhufa, mereka akan lipatkan lembaran. Wa ja'u yastami'una dzikra, dan mereka akan datang mendengarkan ingatan. Jadi maksud dia memang dia nak ini ganjaran yang ditulis oleh para malaikat. Dalam hadis yang lain Nabi nyatakan, man wassala yaumul jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat. Dia kata basuh kepala dia, basuh seluruh badan dia, seperti suami datang pada isteri dia, kemudian jadi junub lalu dia mandi. Maka dia mandi kerana pada hari pekan, atau mandi sebelum mandi junub. Kemudian dia bersegera. Surah Baqarah datang ke solat ke masjid pada awal waktunya. Berkata semua ulama, dia mulakan awal ni kepada Jumaat daripada mula isyraq, mula matahari naik je dia terus pergi Jumaat. Wa bertakara, dan juga dia melampau dalam bersegera cepat-cepat. Maka maksud dia dan ada kata dia sempat dengan khutbah. Dan dia berjalan tidak menunggang. Dia pergi jalan perlahan-lahan. Yang ini banyak dapat kepada pekerja-pekerja asing di Malaysia lah. Yang dia orang biasa kenderaan tak ada, daripada rumah kongsi-kongsi tu jalan kaki pergi ke masjid. Kita ni yang berduit dan sebagainya tak ada sangat rajin bab berkenaan dengan pergi masjid ni. So jadi bila diorang pergi ke masjid berjalan kaki, dia kata ni kelebihan berjalan kaki ke hari Jumaat. Okey, sekalipun kalau bahawa dia menunggang ni pakai satu jarak kan, dia nunggang satu jarak, kemudian dia jalan kaki separuh lagi. Okey, separuh kaki. Dia kata membolehkan yang boleh untuk berjalan lah kalau kita kata. Tapi kalau dia keluar awal lah. Dia keluar daripada pagi kan. Kalau masjid tu jauh sekalipun, kalau dia keluar pagilah. Dia keluar pagi untuk dapatkan pahala. Jadi maksud dia akan dapat pahala. Dan para sahabat Nabi SAW dahulu, sebahagian para sahabat datang daripada penjuru Madinah untuk duduk dengan Nabi datang pada hari Jumaat. Okay? Dan datang untuk berkumpul. Kerana mereka ni nakkan fadilat Jumaat tersebut. Jadi memang negeri pada zaman awal Islam tu dia tak ada kenderaan, so dia duduk pinggir Madinah, datang berjalan kaki pergi ke Masjid Nabi SAW. Memang tempat himpunan dia satu. Dan dia berjalan tidak menunggang. Dan dia mendekat pada imam, cari soft yang depan. Dia tak ada masuk-masuk cari tempat di belakang sekali sandar kat dinding. Tak ada. Dia cari tempat paling depan. Sebab dia pastikan nak mendengar kata-kata imam. Okey. Lalu dia mendengar dan dia tidak lara. Okey. Tidak bermain dengan kapet ke, main telefon ke. Memang sekarang ni na'udzubillah, kita tengok ada orang berani imam dan khutbah dia main telefon, balas mesej dan sebagainya. Okey. Saya tengah Jumaat. Ni perangai. Saya tak tahu, tempat saya ni seorang pak cik. Saya tak faham kenapa. Dia ada geng selimpang kot. Pasal dia selimpang, ada capal, kadang-kadang nampak capal kat dia. Dia suka ketika hari Jumaat tu sibuk tangkap gambar orang. Saya tak faham kenapa. Kau duduk je lah dengar khutbah. Sibuk pergi depan kan, tangkap gambar. Allahualam, tak tahu kenapa. Apa benda, mazhab mana dia belajar tu. Padahal Jumaat bukan kerja awak itu. Kalau tidak letak kamera satu tempat kan, biar tangkap gambar terus. Bukannya kerja kita untuk duduk macam tu. Ada pula sibuk tangkap gambar. Orang nak khutbah, dia sibuk tangkap gambar. Allahualam. Kan apa benda, ni siapa ajar tu. Ni geng sesat mengajar dia kot. Jadi itu. Jadi setiap langkah dia kata, setiap langkah dia keluar untuk Jumaat. Tapi setiap langkah tadi apa? Setiap kana lahu bi kulli khatwatin amal sanatin. Setiap langkah dapat pahala amalan setahun. Berserta apa? Siyamuha wa qiyamuha. Berserta dengan puasa sepanjang tahun dan juga qiyam sepanjang tahun. Kalau kita fikirkan, setiap langkah dapat macam ni kan. Dan kalau kita pun tak ingat pun. Kita ingat. Tak ingat berapa langkah kita jalan. Bayangkan malaikat-malaikat Allah Ta'ala bekerja mencatatkan akan kerja-kerja tadi. Perbuatan-perbuatan kita.
Ini kalau dari segi kebaikan. Kebaikan yang kita buat. Kebaikan yang kita buat. Bayangkan kalau keburukan yang kita lakukan. Dan amalan kita pada hari kiamat nanti sebenarnya ditimbang dengan apa? Dengan catatan yang diberi kepada kita. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-47. 47 Allah nyatakan, mana boleh hari bomba ke hari apa lantak kan. Yang penting adalah kita dengar khutbah. Itu kan mengarut. Bomba ke kan, tentang tukang masak ke, tentang apa ke, tak kisah. Peringatan itu adalah peringatan. Kita jangan rasakan bahawa apa yang kita ada panggil apa, faham, maka benda tersebut kan, benda tersebut gitu saja yang betul. Terutama dalam kes masalah peringatan atau bimbingan. Macam kes tadi kan, kalau khutbah pasal buah-buahan tempatan pun lantak kan. Tak pernah ada zaman Nabi dahulu pun atau zaman para sahabat. Bila contohnya zaman Bani Umayyah dahulu atau Bani Abbasiyah ke atau sekian ke, tak ada siapa datang bertekak dengan imam atau mimbar. Mereka tak suka pun dia diam je. Balik pasal kita pemimpin atau pemerintah ataupun ahli agama yang berjawatan tak buat kerja dia. Dia jawab depan Allah Ta'ala nanti. Kita pula, bukan kerja kita kalau orang tu tak senonoh, kita pula je tak senonoh juga. Sebab adab kita, bukan malaikat pula macam, alah hari ni buat tempatan, balik. Malaikat tak ada macam tu pun. Itu bukan kerja kita. Ujian Allah Ta'ala beri pada kita kan, dapat mak baik ke bapak baik kan, dengan mak jahat ke bapak jahat ke, itu kan kerja kita. Atas kita Allah akan tanya, kau jadi anak macam mana? Masalah kita ni bukan apa perbuatan orang, ukuran kita. Perbuatan kita tu ukuran kita, bukannya ukuran orang lain. So jadi jaga-jaga sikit kan. Tidur tak boleh lah. Apa pasal tidur pula Jumaat? Astaghfirullahalazim kan. Tidur tak boleh. Okey. So jadi Allah nyatakan, memang kita kata amalan-amalan kita ada tu semua tu dicatatkan. Dan ni saya tekankan pasal Syakban. Ini maksud dia kena usahakan. Jangan sampai amalan kita diangkat kita tengah buat lara. So, jadi dalam tajuk ni, kerana amalan kita akan ditimbang pada kiamat nanti. Dalam surah Al-Anbiya ayat 47, apa tercatat itu yang ditimbang. Allah nyatakan ayat 47 surah Al-Anbiya, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlam nafsun syai'a. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan kesaksamaan pada hari kiamat nanti, maka takkan dizalimi satu jiwa apa-apa pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Dan jika benda yang dia buat tadi hanya sebesar biji sawi, ringan benda yang dia buat tadi, tak berat pun mana, ataina biha, kami datangkan dengannya. Wa kafa bina hasibin, madai kami sebagai yang menghisap. Allah Ta'ala akan hisap balik. Okey. Dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11, Allah Ta'ala nyatakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun sesiapa yang berat timbangan-timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diredai. Dia akan dapat kehidupan yang diredai. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun siapa yang ringan timbangan-timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka urusannya adalah kebinasaan. Wa ma adraka ma hiyah, kamu tahu tak apa dia? Narun hamiyah, neraka yang panas. Api yang panas. Dan Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf 8 dan 9, Allah nyatakan, wal waznu yawma idzin haqqu, dan timbangan pada hari berkenaan adalah benar. Kebenaran semata-mata. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang berjaya. Wa man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan dia ringan, faulaika alladhina khasiru anfusahum, mereka itulah golongan yang rugi diri mereka, bima kanu biayatina yazlimun, dengan sebab apa mereka dahulu terhadap tanda-tanda kami, bukti-bukti kami hantar, tapi mereka menganiaya. Maka berat timbangan timbangan tadi, walau seberat zarah sekalipun, dia sangat sensitif. Mikrogram, bukan kilogram dan sebagainya, bukan gram je, mikro ataupun minute gram, yang mana kalau kita letak timbangan biasa tak ada kiraan, tapi pada Allah Ta'ala nanti hari akhirat, timbangan yang mengukur akan amalan kita yang tercatat akan menjadi sangat-sangat sensitif. Dengan walau sebesar habuk pun akan didatangkan. Sebab Allah nyatakan surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah,
Barang siapa yang buat akan amalan sebesar zarah sekalipun, iaitu semut merah yang kecil ataupun habuk yang terbang, dia pasti akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan akan perbuatan zarah sekalipun keburukan, pasti dia akan melihatnya. Dia akan lihat balik amalan yang dia buat. Sebab tu kita kena sentiasa amalan-amalan kita ni yang dikatakan sebagai ditimbang tu, dikatakan di nas-nas datang sebut amalan kita ditimbang. Lepas tu yang kedua sebut catatan amal kita ditimbang. Bahkan ada yang sebut tentang orang itu sendiri akan ditimbang. Adapun kalau kita kata dalil-dalil yang kata amalan tu ditimbang, macam hadis tentang dua kalimah yang ringan di lidah, berat di timbangan, disukai di sisi Tuhan yang penyayang, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Maksud amalan tu ditimbang. Okey? Mana sakilatan fil mizan, berat di timbangan. Kalimah tu berat di timbangan. Okey? Jadi kalau anda kata kita panggil situ, memang kita ada yang kadang-kadang amalan tu ditimbang. Amalan tu sendiri yang ditimbang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kemudian kalau kita kata yang datang berkenaan dengan tajuk amalan itu ditimbang dalam hadis pembentangan akan tentang seorang lelaki yang dia diselamatkan dengan satu tulisan la ilaha illallah, atau dipanggil hadis bitaqah. Hadis bitaqah ni sebenarnya kad, anything keratan macam tu, bukanlah kad zaman dulu tak ada kad, dia benda tulisan yang satu. Kalau jika tidak, dia bentuk gulungan daripada amal. Jadi ada tentang seorang lelaki yang pada hari kiamat nanti dia dibentang untuk dia 99 lembaran, 99 gulungan daripada perbuatan. Semua ni sejauh mata memandang. Akan tetapi lelaki ni ada satu. Dia ada satu amal, itu yang dia ikhlas dalam masalah la ilaha illallah, maka diselamatkan dia dengan sebab tu. Jadi kat situ timbangan tu dengan dibuat ke atas catatan amal yang dia ada. Diletakkan bitaqah atau tulisan la ilaha illallah tu pada satu ceper, dan semua amalan dia semua 9 tadi pada satu ceper lain. Tapi beratlah timbangan tu kepada la ilaha illallah. Ini yang kita nak fahamkan pentingnya kita ada tauhid kepada Allah Taala. Jangan buat benda syirik. Jangan cari wali lah, apa benda pakai tangkal ke capal sebagainya. Ini semua membahayakan kita, pada hari kiamat nanti. Membahayakan kita pada hari kiamat nanti. Okey. Ustaz, kalau kita bergurau atau berkata kasar secara tak sengaja tapi menyebabkan orang terasa tanpa pengetahuan kita berdosa ke Ustaz? Kita sebenarnya kadang-kadang kebimbangan kita adalah masalah kita tak hirau. Kalau kita ada tersilap dan kita minta Allah Taala ampunkan dosa kita, baik dan buruk, yang kecil yang besar, dan kita buat amal kebajikan banyak, boleh ditampung balik sebenarnya. Sebab memang kita tahu bahawa al-hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan itu menghapuskan keburukan. Itu kena faham jugalah. Okey, kena faham juga. Okey. Dalam tajuk yang lain, orang tu ditimbang. Dalam hadis tentang Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, okey, bahawa dua betis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kan badan dia tak besar kan, tapi bila dua betis nampak kecil, ada orang ketawa. Nabi kata apa? Athqala fil mizan min ahadin. Ya, mana betis Ibn Mas'ud ni yang kecil ni lebih berat di timbangan berbanding sesiapa pun. Okey. Jadi maksud dia Allah nyatakan dalam surah Kahfi ayat 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami takkan tegakkan untuk mereka di hari akhirat sebarang timbangan. Maksudnya orang tak nilai. So, jadi ada dalam dalil hadis nanti tadi, memang ada amalan kita ditimbang, catatan kita ditimbang, ada kata diri kita sendiri akan ditimbang. So Allah Ta'ala beratkan timbangan kita pada hari kiamat nanti dan memutihkan wajah kita, dan menjadikan kita di antara orang yang berikan lembaran-lembaran kita pada sebelah kanan kita, ya. Dan kita berdoa Allah Ta'ala tidak menghukum kita pada hari dibentangkan akan amalan kita, dan Allah Ta'ala elokkan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahai Tuhan, janganlah Engkau hampakan kami pada hari dibangkitkan kami semua, jadikanlah kami orang yang diberikan dan yang datang kepada Engkau dengan hati yang sejahtera. Okey, baik, wallahu alam. Benda ni jap.
Okay, pernah dalam masjid satu di Penang setiap hari minggu solat Jumaat budak-budak sekolah rendah dan menengah di bahagian luar belakang masjid membuat bising bermain sehingga bingit. Makmum tak dapat dengar apa dikata oleh khatib. Sehinggalah pada satu hari ada seorang pakcik herdik budak-budak tu dan ketika khutbah berlangsung maka menjadi senyap sunyi senyap sunyi bising tadi. Selesai masalah bising tu Jumaat hari tu. Tapi kesian pula dengan pakcik tu Jumaat rosak. Ya, memang rosak. Sepatutnya imam yang tegur. Sepatutnya imam tu yang bercakap. Imam boleh tegur makmum. Imam yang khatib yang jadi khutbah tu, dia patut free untuk bercakap dengan makmum dia macam Nabi tegur lelaki yang langkah bahu orang. Nabi kata ya fulan kif. Maksud dia sepatutnya imam yang tegur. Ni imam pergi bercakap baca ibadallah, inallah, dia baca saja dia tak tengok keliling. Mana boleh macam tu? Imam yang khatib yang menjadi membaca khutbah tu atau berkhutbah, dia mesti ada panggil connection dengan makmum dia. Dia bukan hanya seorang-seorang. Dia tak boleh buat benda tu sendiri-sendiri macam tu. Sepatutnya dia yang tegur, bukan tunggu pakcik tu tegur. Dan patutnya makmum pula datang boleh jumpa pada imam diorang bising. Boleh cakap tak salah. Kita bercakap interaksi dengan imam tidak salah. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi tak pernah marah para sahabat yang bercakap dengan baginda. Bercakap dengan imam tu harus. Kalau perlu keperluan, boleh. Tapi bukannya imam tadi macam-macam. Jadi ada orang diam. Macam saya ingat lu kat Kota Damansara kan pernah jadi. Sekali tu, ada orang, dia kan jalan raya tu dah double parking. Dia triple parking. Dia buat bodoh. Dia letak kereta di tengah-tengah. Sampaikanlah sekali lori besar datang bawa genting, atap genting kot. Daripada highway masuk dalam kat tepi Masjid Kuning tu tak lepas. So jadi jam sampailah Ketul. Punca dia seorang. Sebenarnya boleh je dimaklum pada khatib apa nombor kereta tersebut. Atau khatib pun maklumkan suruh orang tu alih kereta dia. Boleh. Atau macam kes kat rumah saya ada sekali, kes ada orang yang tak bijak bistari, dia parking kereta depan rumah orang non-muslim. So orang tu pula ada keluarga dia nak keluar, ambulans datang nak ambil, tak boleh keluar. Lepas tu imam pula ketika nak datang tu, orang tu datang depan masjid dah, semua orang buat dono. Sepatutnya cakap pada imam, kata berhenti kejap, suruh orang ni alih kereta dia. Dia tak ada interaksi, ada interaksi lah. Ini masalah orang tak belajar sunnah, tak tahu sebenarnya interaksi di antara imam dengan makmum dalam ketika hari Jumaat tu tak salah. Okey, boleh lawan benda dah bincang jap. Mohon sebar-sebarkan. Alhamdulillah, kita puasa hari Ahad boleh ke? Dah terangkan dah. Ustaz amalan yang diangkat ni dah terangkan dah berkali-kali. Okey. Tahun manakah ni orang cakap dah, jangan fikir. Okey je, tak putus pun. Okey, jap. Keazaman. Azam ni, itu masalah tadi. Azam dicakap oleh orang, itu bukannya hamma. Hamma ni saya kata lebih tepat. Pasal malaikat, kan apa dalam hati kita, ikhlas ke tidak, malaikat tak tahulah. Kan? Dia kadang-kadang dengan kedipan macam orang tu nak buat maksiat kan, dia dah mula start cari benda ni. Dia perbuatan tadi terpanggil sebelum kan, telefon elok, boleh jumpa tak kerja lagi, ada tak dia lebih ni sekian. Dia punya tindakan tu menunjukkan dia berkeinginan untuk buat jahat. Adapun lintasan hati kosong tak ada kerja tu tak jalan. Lintasan hati ni kadang kita cakap gitu je, tak ada. Contoh macam kalau kes macam kita nak bersedekah kan, kita dah seluk poket nak sedekah, kita tengok ada duit tak. Itu dipanggil hamma. Kalau dia kata kita macam kesian, gue tak tahu. Bukan macam tu cara dia. Itu bukan dia. Okey, baik. Khutbah mengarut tak ada kemudian gurau sekian. Kalau pergi masjid tu tapi kuota dah penuh, baik solat dekat luar masjid atau balik office, tak boleh solat di luar. Sebenarnya dalam kes ni masalah dalam mazhab Syafi'i dibenarkan untuk orang tu asalkan dia tahu imam itu tengah buat apa, maka dia dalam masjid, imam luar masjid, atau imam luar masjid dia dalam masjid, imam dalam telaga di luar telaga, semuanya sah sebenarnya. Ini benda yang bahkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi dikatakan ia adalah ijma'. Asalkan kita tahu imam buat apa, as long as kita tahu imam buat apa, kita boleh solat di luar masjid kalau tak bagi masuk pun sebenarnya. Tapi kita tengok keselamatan pula lah, jangan sampai jalan raya kita langgar kan, kita duduk tengah solat tengah jalan raya ke, mengancam keselamatan orang ramai ke, mengganggu lalu lintas ke, itu tak boleh lah. Kalau dia kata ada ruang kan, bawa dah sejadah kan, tak bawa sejadah pun boleh solat atas lantai tu. Yang pentingnya adalah masalah kita tahu imam buat apa. Kalau kita tahu imam buat apa, maka kita boleh untuk solat.
pergerakan ni kita faham, kita tahu. Pasal kita ikut imam ni dengan dua. Sama ada dengar atau lihat. Dengar atau lihat. Masalah kita berada dalam masjid ke tidak, dalam mazhab Syafi'i tak pernah ada masalah. Maka saya pernah share benda ni kot. Sekejap. Try lah banyak mana, saya try tengok banyak mana boleh saya share. Sekejap. Macam ni. Saya try tengok kalau banyak panjang mana saya boleh share. Sekejap. Okay. Saya try. Kalau panjang boleh isi boleh lah. Kalau tak boleh isi semua, Wallahualam lah. Ini apa daripada mazhab Syafi'i Okey, saya try space balik. Tengok panjang mana lepas. Lepas panjang baca sendiri boleh. Baik. Okay, saya enter. Okey. Okey, baca sendiri Pak ni. Okey. Apa saya baca lah, sekejap. Saya baca sikit. Okey, dia kata apa? Dia kata kejap. Okey. Solat orang mengikuti imam dalam masjid sedangkan dia berada di luar masjid. Di luar pagar masjid adalah sah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, disyaratkan untuk kesahihan mengikuti imam, pengetahuan makmum tentang peralihan imam, mana tengah rukuk ke sujud ke sebagainya. Tak kira sama ada mereka berdua, imam dan makmum tadi solat dalam masjid dua-dua sekali atau pada keluarnya, ataupun salah seorang dalam masjid atau seorang lagi luar masjid. Dan ini adalah disepakati ke atasnya. Berkata teman-teman kita itu orang ulama mazhab Syafi'i dan terhasil baginya pengetahuan dengan itu. Itu dengan mendengar imam atau siapa belakang imam, ataupun dia menyaksikan perbuatan imam atau siapa belakang imam. Dan mereka nukilkan ijma' dalam keharusan untuk bersandar kepada setiap seorang di antara perkara ini. Kita gunakan lihat atau dengar salah satu, tak ada masalah. Okey. Kemudian mereka berdalilkan untuk itu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mana Rasulullah SAW dahulu solat pada waktu malam dalam bilik baginda, dan apa dinding bilik tadi apa rendah sedikit, lalu orang ramai dapat lihat bayang-bayang Nabi SAW. Lalu mereka pun solat dalam masjid dengan solat Nabi dalam rumah. Maka mereka pun besoknya cerita kat orang, kami solat dengan Nabi pada malam tadi. Okey. Lepas tu Imam Bukhari pula dia letakkan satu bab sekiranya di antara imam dengan makmum ada dinding ataupun penghadang. Dan berkata Hasan Al-Basri, tidak mengapa untuk engkau solat di antara engkau dengan imam tu sungai. Kalau imam seberang sungai, kita sungai. Alasan kita tahu imam buat apa. Berkata Abu Mijlas, berimam dengan imam ni sekalipun di antara mereka ni jalan ataupun dinding. Apabila dia mendengar takbir imam. Itu semua tu kena baca sendiri sampai habis. Ada dalil sekali. Okey, baik. Okey, puasa hari Khamis tanpa Isninnya. Tak ada hal lah. Kemudian saya sambung Senin, Khamis depan. Boleh tak Ustaz? Boleh. Saya pernah baca tak boleh puasa satu hari saja. Tak ada. Dia yang larang ni masalah tunggalkan Jumaat, tunggalkan Sabtu, tunggalkan hari-hari Sabtu tu ada. Adapun menunggalkan hari yang lain, contoh macam hari ni puasa Isnin, minggu depan tak dapat, tak ada hal lah. Minggu ni sempat Khamis, ambil lah per Khamis. Kalau boleh saya sarankan selang sehari. Itu lebih banyak lah. Mana kalau satu bulan tu kita dapat 15 hari. Kalau kita dapat puasa hari ni, macam ni patut saya puasa. Tapi tadi ada diorang ajak makan-makan, saya makan. So besok saya puasa. Semalam kemarin dah puasa. Patutnya hari ni kemarin puasa, tak puasa balik patutnya. Tapi puasa ni terpaksa ni besok puasa. Lusa kalau tak kata hari Sabtu Ahad nak lagi, kita puasa dah Jumaat kali dengan Khamis. Dia tak boleh tunggalkan je. Ini tak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. So baca apa yang saya pastekan tu. Okey, ada makmum tak faham isu ni, dia suka buka pintu ruang aircon. Saya faham mungkin dia sah putus. Masalah bila ada makmum orang lama tak faham isu ni, dia suka buka pintu ruang aircon. Saya faham mungkin dia sangat sangka putus tak sah. Itulah dia tak faham. Sebab tu saya kata baca balik dengan benda tadi. Imam Nawawi kata ijma'. Asal kita tahu imam buat apa,
Tak perlu kita bercantum dengan imam. Okey. Setelah gate tutup, makmum bertindak solat luar mengikut imam di ruang parkir rumah depan masjid. Ini macam mana ustaz? Baca balik atas tu. Saya paste dah. Saya paste dah. Okey, baik. Wallahu a'lam. Berhenti sini. Paste baca balik. Saya dah paste dah benda tu. Apa yang hatta Imam Nawawi sendiri katakan. Dia tak ada masalah asalkan kita tahu imam buat apa. Okey. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti baca balik. Saya paste dah, baca balik. Saya kata, saya ulang balik, baca balik. Okey.